Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan kelas PDPR bersama dengan Ustazah Fini. Okey. Jom kita tengok tajuk apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, hari ni kita nak belajar Sirah tahun 3. Bab 3 silibus baru Kalau bab lama tu kalau silibus lama dia bab 1. Tapi kita dah masuk silibus baru ni, dia bab 3. Benda yang sama sahaja. Tajuknya adalah kenabian. Subtopiknya pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebelum mulakan kelas, macam biasalah kita baca doa dahulu diikuti dengan selawat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, jom kita tengok apa yang terkandung di dalam pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Okay. Sebelum menerima wahyu, apa yang berlaku sebelum menerima wahyu ni? Okay, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat terpuji di kalangan masyarakat Arab. Nabi Muhammad ni memang daripada kecil dah sifat baginda sangat-sangat terpuji. Sebab itulah namanya diberi nama Muhammad yang bermaksud terpuji. Memang tak pernah masuk campur dalam sebarang urusan masa tu, urusan Arab Quraisy jahiliah ni. Tak pernah. Nak berjudi ke, nak minum arak ke, memang Nabi tak pernah. Nabi juga diberi gelaran Al-Amin kerana kejujuran baginda. Bukan sahaja baik hati, jujur pula tu. Boleh memegang amanah. Sehingga kan diberi gelaran Al-Amin oleh masyarakatnya. Maknanya masyarakat Arab Quraisy ni walaupun tak Islam, dia mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW ni seorang yang bercakap benar. Tak pernah menipu dalam hidup dia daripada kecil sampailah Nabi wafat. Okay. Baginda mengasingkan diri daripada kaumnya yang sesat dan tidak berakhlak. Walaupun Nabi tak dilantik menjadi Rasul lagi, tapi Nabi dah tak suka dah dengan suasana yang hiruk pikuk di kota Mekah masa tu, dengan peperangannya, dengan pergaduhannya, dengan menyembah berhalanya. Nabi memang tak suka. Jadi Nabi ni umurnya 30 lebih tu dah mengasingkan diri di gua, mengasingkan dirinya, tak boleh dah duduk dengan masyarakat Arab jahiliah ni. Okay. Baginda memilih Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sebagai tempat ibadat. Tempat dia merenung. Tempat Nabi Muhammad ni merenung apa yang telah berlaku. Bertafakur. Okey. Nabi pergi ke Gua Hira. Ingat? Ni biasa ni. Keluar soalan periksa ni. Baginda memilih Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Jabal tu maknanya bukit. Gua Hira ni terletak di Bukit Nur. Tempatnya kalau orang biasa pergi Mekah ni biasalah tengok pergi ke Gua Hira ni. Okey. Baginda berulang-alik menemui keluarganya untuk mengambil bekalan yang disediakan oleh isterinya Khadijah binti Khuwailid. Okey, baginda ni turun naik 2 hari sekali turun, pergi balik kat rumah untuk ambil bekalan makanan, atau kadang-kadang ada kalanya isterinya Siti Khadijah ini akan naik ke Gua Hira untuk menghantar bekalan makanan. Kerana baginda ni memang sangat suka mengasingkan diri, bertafakur. Okey. Semasa menerima wahyu. Bila? Malam 17 Ramadan, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama. Okey. Sebab itulah orang kata Al-Quran tu diturunkan pada 17 Ramadan. Apa panggil?
Nuzul Quran. Kan bulan Ramadan. Okey, inilah peristiwanya. Nuzul Quran tu maknanya penurunan ayat Al-Quran pada 17 Ramadan. Penurunan ayat yang pertama berlaku di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Perantaraannya adalah malaikat Jibril membawa kepada Nabi Muhammad pada 17 Ramadan. Ketika itu baginda berusia 40 tahun. Nabi baru berusia 40 tahun. Baru permulaan lah peringkat 40 ni. Okey. Malaikat Jibril datang menemui baginda dan berkata, bacalah. Baginda menjawab, aku tidak tahu membaca. Okey. Nabi kita ni tidak pandai membaca. Sebab tu Nabi digelar Al-Ummi. Dia tak pandai membaca. Okey. Tapi malaikat Jibril ni datang suruh Nabi Muhammad ni membaca. Malaikat Jibril memegang dan memeluk baginda sehingga lemas. Peluk kuat-kuat, bukan peluk yang biasa. Okay, kalau kat sekolah bolehlah ustazah buat demo kan. Peluk kuat-kuat sampai Nabi tak boleh nak bernafas, rasa lemas. Sebab kuat sangat malaikat Jibril ni memeluk Nabi Muhammad. Okay. Setelah dilepaskan, Jibril berkata, bacalah. Baginda tetap menjawab, aku tidak tahu membaca. Kan Nabi tidak pernah menipu. Jadi bila orang suruh dia membaca, Nabi cakaplah, aku tak reti membaca kan. Jadi Nabi tidaklah berbohong kata aku pandai membaca. Tidak. Nabi memang bercakap yang benar. Aku tidak tahu membaca. Kemudian Jibril memeluk lagi. Setelah dilepaskan pada kali yang ketiga, Jibril melafazkan firman Allah daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kalau kita biasa sebut surah Iqra' lah. Ayat Iqra', surah Iqra'. Tapi nama surah Iqra' ni adalah surah Al-Alaq. Okey, sama-sama ikut dengan ustazahnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Surah mengajar kita supaya membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Okey, Allah turunkan surah supaya kita membaca dahulu. Jadi anak-anak ni tak bolehlah nak malas membaca kan. Selepas menerima wahyu. Okey, selepas menerima wahyu, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan gemetar, lalu mendapatkan Sayyidatina Khadijah dan bersabda, selimutkan aku, selimutkan aku. Ketom gigih kan? Oi, takutlah kan. Tiba-tiba ada orang datang peluk pula kita dalam gua. Tahu ke mana, tahu siapa-siapa yang datang kan? Masa tu adalah kali pertama Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril. Mestilah takut. Macam kita lah. Kita tiba-tiba sesat, ada orang datang peluk. Kita pun takut juga, gementar. Begitulah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda balik ke rumah dan minta isterinya Siti Khadijah untuk selimutkan Nabi. Okay, maka Siti Khadijah ni selimutlah. Sayyidatina Khadijah segera menyelimutkan baginda sehingga hilang rasa takut. Baiknya Siti Khadijah ni kan sentiasa menemani Nabi, tak kisahlah sedih gembira, berduka pun sentiasa bersama dengan Nabi. Baginda menceritakan apa yang berlaku ke atas dirinya dan Sayyidatina Khadijah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah memanglah seorang perempuan yang sangat-sangat baik, mulia kan. Sebab itulah Nabi Muhammad sangat mencintai Siti Khadijah ni. Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah pergi menemui Waraqah bin Naufal, iaitu sepupu Sayyidatina Khadijah. Okey. Selepas Rasulullah dah tenang, Sayyidatina Khadijah ni bagi tahulah Rasulullah, aku ni ada seorang sepupu, seorang pendeta.
seorang lelaki yang menganuti agama Nasrani ni. Jom kita pergi berjumpa dengan beliau. Namanya Waraqah bin Naufal. Rasulullah pun ikutlah berjumpa dengan Waraqah ni. Waraqah bin Naufal ialah seorang lelaki yang menganut agama Nasrani dan mengikuti perkembangan kemunculan seorang Nabi. Sebab apa? Dia ni adalah pengamal ataupun dia ni beriman dengan agama Nabi Musa. Okey, beriman dengan agama Nabi Musa. Nabi Musa ni tetaplah membawa ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ni dah tahu dah dalam kitab yang disediakan oleh Nabi Musa ni. Okey, jadi ada dah cerita tentang seorang nabi akhir zaman. Seorang nabi akhir zaman. Dah ada dah cerita. Jadi Waraqah bin Naufal ni memang menunggu-nunggu kehadiran nabi akhir zaman ni. Waraqah bin Naufal berkata, baginda yang berkata kepada baginda yang datang menemui baginda adalah malaikat Jibril yang pernah menemui Nabi Musa alaihi salam. Sebab dia belajar kitab Nabi Musa ni. Kitab Zabur Nabi Musa kan. Okey, jadi dia belajar kitab Nabi Musa ni. Dalam Nabi Musa ni dah cerita. Ada malaikat Jibril, ada malaikat, samalah macam kitab Al-Quran. Tetapi Al-Quran ni lebih jelas, lebih terperinci kerana diturunkan untuk seluruh umat manusia. Sementara kitab-kitab yang lain pula adalah untuk masa tu sahaja, untuk umat masa tu sahaja. Beliau menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW akan dilantik menjadi rasul. Kerana Waraqah bin Naufal ni telah tahu bahawa ini tanda-tanda kerasulan. Nabi Muhammad ni akan dilantik menjadi Nabi akhir zaman. Dalam kitab lama pun dah ada sebut dah. Kitab Nabi akhir zaman ni akan bernama Muhammad. Jadi orang-orang dah boleh tahu dah. Jadi pernah ada satu cerita ni Ustazah baca dalam buku. Pernah Ustazah baca dalam buku Waraqah bin Naufal ni berkata, sekiranya Nabi ni nanti berjuang dan dihalang oleh kaum-kaum dia, maka sekiranya Waraqah bin Naufal ni hidup lagi, dia nak bantu perjuangan Nabi Muhammad. Dia ni nak beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi malangnya umurnya tidaklah panjang. Tidak sampai ke masa Rasulullah diseksa oleh kaum-kaum baginda ni. Kaum Arab Quraisy ni lah. Okey, sampai kat sini sahaja dahulu untuk siri yang pertama ni. Ustazah harap anak-anak boleh hafal, boleh ingat apa yang penting di dalam kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW ini. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Terima kasih. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.